What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Escoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, mesti kita semua pernah terfikir siapa agak-agaknya watak yang mampu mengalahkan Akagami no Shanks. Yalah, sebab watak Shanks ni dilihat sebagai watak yang sangat-sangat hebat. Mana taknya Shanks merupakan satu-satunya Yonko yang tidak mempunyai kemampuan Devil Fruit, dan bahkan Kaido sendiri mengakui kekuatan Shanks ini dalam chapter yang ke-1001. Dan dengan kemampuan Haus Shokuhakinya yang mampu untuk membuatkan Ryukugyu yang merupakan seorang Admiral Marine pun menjadi terketa-keta dalam chapter yang ke-1055, sehingga tanpa banyak bicara sang Admiral itu telah pun mengundurkan dirinya. Perkara ini sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita bahawa Shanks ini merupakan satu watak yang tersangatlah hebat dalam dunia One Piece ini. Namun demikian, aku percaya bahawa terdapat beberapa watak yang mampu untuk mengalahkan Shanks ini dalam dunia One Piece, dan inilah senarai 7 watak yang mampu untuk mengalahkan Shanks. So jom, let's proceed with the content. Sedikit disclaimer sebelum kita memulakan video. Dalam video kali ini aku tak masukkan watak-watak yang telah pun mati seperti Roger, Kaido dan Oden, dan aku juga tidak masukkan watak-watak yang telah lanjut usianya seperti Dark King Relic, Monkey D. Garp dan Sengoku, kerana bagi aku ianya sangatlah tidak adil untuk membandingkan sesuatu watak yang sudah berada pada usia tua mereka dengan watak yang masih lagi berada dalam usia prime-nya. So, nombor 1, Mihawk. Dracula Mihawk merupakan the strongest swordsman dalam dunia One Piece yang kini mempunyai bounty yang bernilai 3.59 billion berries, yang mana nilai ini merupakan nilai yang lebih tinggi daripada bounty Yonko Monkey D. Luffy dan juga Yonko Buggy itu sendiri. Dan bahkan sekarang Mihawk mempunyai nilai bounty ketiga tertinggi dalam dunia One Piece selepas Shanks dan Blackbeard. Sebab kenapa aku berpendapat yang Mihawk mampu untuk mengalahkan Shanks adalah disebabkan oleh kerana kita dapat tengok dalam chapter yang ke-96, Mihawk dengan selamba sahaja telah menuju ke sebuah pulau tempat Red Hat Pirates sedang berehat, walaupun dia hanya seorang diri sahaja. Bahkan apabila Shanks bertanyakan kepada Mihawk adakah dia datang untuk sebuah pertarungan, Mihawk sendiri telah mengatakan bahawa dia langsung tidak berminat untuk mencabar seseorang yang sudah kehilangan sebelah tangannya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa Mihawk mampu untuk menewaskan Shanks, dan dia tidak ingin alasan kehilangan tangan Shanks itu menjadi satu alasan bagi kemenangannya. Dalam chapter yang ke-434 pula, Whitebeard sendiri telah mengatakan kepada Shanks bahawa berita tentang pertarungan antara Shanks dan Mihawk juga telah sampai ke telinga Whitebeard. Menurut Viver Card One Piece Visual Dictionary pula, Oda menyatakan bahawa Mihawk merupakan seorang lanun yang terhebat di dalam dunia One Piece, dan sejak sebelum The Great Pirates era lagi, dia telah masyhur dengan tindakannya yang mencabar mereka yang lebih hebat daripadanya untuk bertanding, sehinggalah sudah tiada satu pun lagi yang layak untuk mencabarnya, menjadikan dia sebagai the strongest swordsman in One Piece world. Maka dengan segala kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Dracula Mihawk ini, aku yakin dan percaya bahawa Mihawk merupakan watak yang mampu untuk mengalahkan Shanks. Nombor 2, Blackbeard, Marshall D. Teach. Sebab kenapa aku berpendapat yang Blackbeard mampu untuk mengalahkan Shanks pula adalah disebabkan oleh kemampuannya untuk memberikan parut pada mata kiri Shanks suatu ketika dahulu, seperti mana yang kita dapat lihat dalam chapter yang ke-434 menurut cerita yang diberitahu oleh Shanks kepada Whitebeard. Dan Shanks juga menegaskan bahawa pada saat Blackbeard mencalarkan mata kirinya itu, Shanks bukanlah sedang berada dalam keadaan yang tidak bersedia, menyebabkan Shanks telah memberi amaran kepada Whitebeard untuk menghalang Ace daripada mengejar Blackbeard, kerana Ace tidak akan mampu untuk berhadapan dengan Blackbeard. Selain itu, faktor yang seterusnya pula adalah disebabkan oleh kemampuan 2 buah iblis yang dimiliki oleh Blackbeard. Yalah, kalau dalam keadaan yang berkemungkinan Blackbeard hanya mempunyai 1 buah iblis ataupun mungkin langsung tiada buah iblis, sebabnya masa Shanks bertembung dengan Blackbeard itu, Shanks tak ada bagi tahu pula sama ada Blackbeard sudah mempunyai kemampuan buah iblis ataupun tidak. Masa tu pun dia mampu untuk mencalarkan mata Shanks, apatah lagi dengan kemampuan buah iblis baharunya yang merupakan buah iblis terkuat dalam keluarga Paramecia, yakni Gura-Gura Nomi. Nombor 3, Monkey D. Luffy. Untuk Monkey D. Luffy pula, of course, sebab aku masukkan dia ke dalam senarai ini tak lain dan tak bukan adalah disebabkan oleh Awakening Devil Fruit Hito Nomi model nikahnya, iaitu form Gear 5-nya, yang mana menurut Gorosei dalam chapter yang ke-1044, dalam sesebuah perlawanan yang menjadi halangan bagi pengguna Devil Fruit ini hanyalah imajinasinya sahaja, dan tidak dapat dinafikan juga bahawa mod Gear 5 Luffy
Luffy ini telah mampu untuk menumpaskan the strongest creature in the world, which is Kaido. Tambahan pula, berdasarkan pertarungan Luffy dengan Kaido sebelumnya, Luffy telah banyak mempelajari cara untuk meningkatkan kemahiran tempurnya, sama ada dari segi penguasaan Hao Shokuhaki, Busou Shokuhaki maupun Kenbun Shokuhaki. Jadi boleh dikatakan bahawa Luffy kini sudah pun berada pada satu level yang baharu dari segi penguasaan haki dan juga penggunaan buah iblisnya. Tidak dilupakan juga dengan kemahiran menganalisa Luffy, yang mana kita dapat lihat bahawa Luffy sangat cepat menganalisa sesuatu perlawanan untuk melakukan tindakan yang seterusnya. Jadi aku percaya yang Luffy kini mampu untuk menewaskan Akagami no Shanks. Nombor 4, Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon yang mempunyai julukan sebagai the worst criminal in One Piece world ini sudah pastinya tidak mendapatkan gelaran tersebut dengan mudahnya. Pastinya watak ini mempunyai satu kemampuan yang luar biasa dari segi kekuatan yang menyebabkan dia digeruni oleh the world government. Dragon juga merupakan anak kepada Monkey D. Garp yang tidak dapat dipertikaikan lagi kekuatannya dan merupakan bapa kepada Monkey D. Luffy yang juga mempunyai kekuatan yang monstrous. Jadi kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Kalau dah bapaknya kuat, pasti dia juga kuat, dan Luffy pula sudah pasti mewarisi kekuatan daripada Monkey D. Dragon itu sendiri. Dan aku yakin yang Dragon ini sudah pun mempunyai Hao Shokuhaki pada level yang advance. Buktinya semasa Marineford War, apabila Luffy mengaktifkan Hao Shokuhakinya secara tidak sengaja untuk menyelamatkan Ace, Vice Admiral Doberman mengatakan bahawa ianya bukan satu perkara yang pelik memandangkan ayah Luffy adalah Monkey D. Dragon. Hal ini menunjukkan kepada kita yang Hao Shokuhaki milik Dragon itu sememangnya diakui kemampuannya even dalam kalangan Marine itu sendiri, dan memandangkan Dragon merupakan ketua kepada Revolutionary Army yang menentang the world government secara direct, maka pastinya dia mempunyai will ataupun kehendak yang besar menyebabkan Hao Shokuhaki yang menjadikan will sebagai asasnya itu juga pasti sangatlah hebat bagi Monkey D. Dragon. Kenapa aku sangat tekankan tentang Hao Shokuhaki milik Dragon ini adalah disebabkan oleh kerana kita semua sedia maklum yang Shanks merupakan the master of Hao Shokuhaki untuk era ini. Jadi dengan kemampuan Hao Shokuhaki yang dilihat mempunyai impian yang lebih besar daripada Shanks, iaitu untuk menjatuhkan kerajaan dunia, maka aku percaya yang Dragon juga merupakan antara watak yang mampu untuk mengalahkan Shanks. Nombor 5, Im Sama. Im Sama ni pula mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan aku memasukkan watak ini dalam senarai pada kali ini. Antaranya termasuklah kemampuan untuk menghapuskan Lulusia Kingdom yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-1060, yang mana hanya dengan sekadar memangkah Lulusia daripada peta dunia One Piece dan dengan satu renungan sahaja, pulau tersebut telah pun dihujani dengan satu serangan daripada langit yang mampu melenyapkan sebuah pulau daripada peta dunia. Walaupun ianya masih belum diketahui bagaimana cara perkara tersebut dilakukan, namun ianya merupakan satu kemampuan yang sangat besar. Im Sama sendiri merupakan satu watak yang masih lagi misteri dan belum banyak perkara yang didedahkan oleh Oda tentang watak ini. Akan tetapi, sekalipun dengan informasi yang terlalu terhad itu, watak Im Sama ini dilihat sangat digeruni oleh Gorosei, dan bahkan watak ini mampu untuk menduduki sebuah singgah sana yang sepatutnya tidak boleh diduduki oleh sesiapa sekalipun. Dan kita juga dapat tengok yang Gorosei sememangnya mempunyai banyak ilmu berkaitan Devil Fruit, sehingga kan mereka mengetahui rahsia tentang buah iblis Hito Hitonomi model Nika yang telah pun 800 tahun lamanya tidak dibangkitkan. Jadi mungkinkah mereka berlima menggeruni Im Sama disebabkan oleh Im Sama juga mempunyai satu Devil Fruit yang mendewa kekuatannya? Dan tidak mustahil juga sekiranya Im Sama mempunyai kemampuan haki pada tahap yang tinggi, terutamanya Hao Shokuhaki. Kerana seperti mana yang kita sedia maklum bahawa mereka yang mempunyai haki ini mempunyai kualiti sebagai seorang raja, yang mana ianya juga dikenali sebagai Supreme Ruler. Jadi memandangkan Im Sama ini dilihat sebagai raja dunia One Piece, maka dia sudah pasti mempunyai kualiti raja yang tertinggi sekaligus mempunyai Hao Shokuhaki yang hebat dan mampu untuk menandingi Shanks. Nombor 6, Ben Beckman. Untuk watak Ben Beckman ini mungkin korang tak sangkakan yang aku akan masukkan dalam senarai pada kali ini. Well, senarai ini bukanlah senarai mereka yang ingin mengalahkan Shanks, akan tetapi senarai mereka yang mampu untuk mengalahkan Shanks. So Ben Beckman juga termasuk dalam salah satu daripada watak yang bagi aku mampu untuk mengalahkan Shanks. First of all, disebabkan oleh watak ini juga mempunyai Hao Shokuhaki, dan seperti mana yang kita dapat lihat dalam sesuatu armada lanun yang lainnya, the right hand man ataupun vice captain yang dilantik dalam kru tersebut mestilah mempunyai kekuatan menghampiri atau bahkan setanding dengan kaptennya. Hal ini demikian kerana sekiranya kapten mereka tiada bersama mereka disebabkan oleh urusan yang tertentu, maka vice captain lah yang bertanggungjawab untuk menjaga kapal dan juga kru mereka. Contohnya seperti mana dalam keadaan semasa Shanks pergi bertemu dengan Gorosei, maka pada saat itu Ben Beckman sudah pastinya memainkan peranan sebagai kapten di atas kapal Red Hat sementara menunggu kepulangan sang kaptennya itu. Buktinya kita dapat lihat pada Roger Pirates yang mana Relic dan Roger mempunyai kemampuan yang standing, sehingga kan dalam chapter yang ke-501 Garp sendiri mengatakan bahawa Relic merupakan seorang legenda yang standing dengan Whitebeard, dan seperti mana yang kita tahu juga Whitebeard
bit standing dengan Roger. Maka dari situ dapat kita katakan yang Roger sememangnya standing dengan Relic. Kemudiannya Luffy dan Zoro juga tidak jauh bezanya dari segi kekuatan fizikal dan juga penggunaan haki mereka. Even Zoro pun mempunyai Haushoku Haki juga, dan serangan bersalut Haushoku Haki juga mampu untuk melukakan Kaido. Cumanya Zoro dengan Luffy mempunyai gap yang agak besar oleh kerana Luffy merupakan Devil Fruit user yang mythical Zoan kan. Sama juga seperti Sir Crocodile dan Das Bones, Kaido dan King, dan juga Kid dan Killer. Kemudiannya kita juga dapat tengok Buggy dengan Kabaji dan Moji yang sama-sama standing kelemahan mereka. Tapi yang aku nak sampaikan di sini adalah setiap captain dan right hand man-nya itu adalah standing. Dan bukti yang paling jelas adalah band Backman ini mampu untuk mengalahkan Shanks adalah dalam chapter yang ke-579 apabila Borsalino Kizaru yang berada pada tahap seorang Admiral Marine sendiri pun takut dan taat dengan arahan daripada band Backman untuk berhenti daripada menyerang. Kan keadaan ini sama persis dengan Ryukugyu yang cuak dengan Shanks. Cumanya Ryukugyu dengan Shanks tu lagilah epic sebab Haushoku Haki Shanks tu dari jarak yang jauh. Apapun, apa yang aku nak tekankan di sini adalah bahawa kedua-dua Admiral Marine takut kepada Shanks dan juga Backman, menunjukkan bahawa band Backman sememangnya standing dengan Akagami no Shanks. Nombor 7, The Lurking Legend. Sampai ke hari ini kita masih belum tahu lagi siapakah The Lurking Legend tersebut. Tapi setakat informasi yang kita ketahui adalah The Lurking Legend ini adalah orang yang Oda cakapkan akan menghalang laluan Luffy. Halang di sini only bermaksud akan susahkan Luffy dari segi culik nakama dia, sorok poneglyph, or even kalahkan Luffy. Jadi kalaulah dikatakan yang Lurking Legend ini mampu untuk menghalang laluan Luffy dengan cara untuk mengalahkan Luffy, mengalahkan Gear 5th Luffy tersebut, maka di sini menjadi alasan yang kukuh dan kuat bahawa The Lurking Legend tersebut juga adalah individu yang mampu untuk mengalahkan Shanks. Walaupun sampai ke hari ini kita masih belum lagi dapat melihat ataupun mengetahui atau didedahkan sendiri oleh Oda siapa itu The Lurking Legend, tapi pada aku personally, that Lurking Legend must be somebody yang betul-betul kuat, mungkin dari segi Devil Fruit ability-nya ataupun kekuatan hakinya itu sendiri. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you in the next video. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi